aku melakukan satu kesalahan, tetapi kamu melakukan 3 kesalahan. Nasib Umar pada hari itu, dia jumpa hak jenis minum arak hafal Quran. Macam orang. Dia jumpa hak jenis minum arak, dia jenis habis mengaji pondok mana. Dia sahabi, dia orang yang duduk di kalangan sahabat dan sebagainya, mereka baca Al-Quran Al-Karim dan mereka menghayati ayat ini. Allah Ta'ala sebut, dia kata kepada Umar keluar. Dan sebagaimana yang diriwayatkan dan kita boleh baca dalam hayat sahabat, bagaimana dia keluar bila Umar Al-Khattab keluar. Umar Al-Khattab balik, Umar Al-Khattab keluar, balik ke rumahnya, dia menangis. Dia teriak, dia menangis kerana mengingatkan bagaimana si lelaki ini telah memberikan tazkirah, peringatan kepada dia. Tuan-tuan hadirin mukminin, beberapa ketika setelah itu, ketika Umar sedang menyampaikan sesuatu pengajaran, ketika itu lelaki ini dilihat oleh Umar, rupanya dia hadir dalam majlis tersebut dan dia duduk di belakang-belakang kerana malu kepada Umar mungkin. Habis pengajian, habis upacara majlis itu, Umar panggil dia. Umar kata, wahai pakcik, sejak daripada malam tersebut aku sudah tidak terjasus. Sejak daripada malam tersebut, kalau aku nak masuk rumah orang, aku akan minta izin. Sejak daripada malam tersebut, aku tidak pernah masuk ke dalam mana-mana rumah melainkan daripada arah pintunya setelah diberikan izin kepada aku. Dan demi Allah, sejak daripada malam tersebut, aku tidak pernah bagi tahu kepada sesiapa apa yang berlaku pada malam tersebut. Lelaki tersebut berbisik kepada Umar, Amirul Mukminin, demi Allah, sejak malam tersebut saya sudah tinggal yang namanya minuman yang memabukkan. Sejak malam tersebut saya telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Sejak malam tersebut saya tidak pernah menceritakan peristiwa ini kepada sesiapa melainkan sekali lagi kepada Amirul Mukminin. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, betapa kedua-duanya tunduk dan mereka kata kami tidak akan beritahu kepada sesiapa. Ini antara kita dengan Tuhan kita, Rabbul Alamin. Umar Al-Khattab dan sahabat ini, bagaimana mereka tunduk dan patuh kepada ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau yang datang itu ayat suci Al-Quranul Karim, generasi Al-Quranul Karim, mereka menyatakan sam'an wa ta'atan. Tak cukup lagi tuan-tuan, kita ambil yang ketiga. Bagaimana dalam satu peristiwa, Umar Al-Khattab atas nama dia sebagai seorang pemerintah, Amirul Mukminin, Khalifah, dia menghimpunkan anak-anak muda. Tuan-tuan boleh tengok dalam Munafik Umar Al-Khattab kisah ini. Dia menghimpunkan anak-anak muda. Seorang pemimpin, dia akan mencari. Seorang pemimpin, dia akan meneliti. Seorang pemimpin, dia sentiasa akan melihat sebenarnya apa masalah kepada umat ini. Dia tidak melihat masalah, dia tidak menjadikan masalah itu sebagai bahan untuk dia menghantam anak rakyatnya. Tidak. Dia melihat apa masalah kepada umat ini. Dia melihat antara masalah kepada umat ketika itu adalah kurangnya anak muda berkahwin yang menyebabkan tumbuh biak generasi ini akan berlaku lambat. Menghimpunkan anak muda, dia bertanya kepada anak-anak muda itu. Dia tanya, kenapa kamu tidak berkahwin? Kenapa kamu tidak berkahwin? Sedangkan kahwin itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahwin itu dengan tujuan untuk memperbanyakkan umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, wa ana mufakhirun bikum bi kasratil umam. Aku akan menjadi orang yang paling berbangga dengan kamu, dengan banyaknya umat pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan hadirin mukminin, mereka bagi tahu kepada Amirul Mukminin, masalah orang Madinah waktu itu sama dengan masalah orang Qadian zaman lah. Agak beza tuan-tuan. Tunggu 3-4 kali sudah saya tanya orang Qadian, apa masalah apa? Dia kata masalah kami letak orang perempuan letak belanja tinggi sangat. Orang Madinah dia tak sebut macam orang Qadian, dia bagi dalam bahasa Arab, taghadaw fil buhur. Puak-puak ni meletakkan mahar yang cukup tinggi. Orang jual cukup tinggi. Kedah lah ni SPM kalau sekat 5A 12,780 orang. Ada SPM 5A. Kalau hak 12A, hak 11A kacau tuan. Hak keluar daripada semesta, hak keluar daripada UM, satu lagi kacau. Lalu ni mukminin yang saya hormati sekalian, anak-anak muda dia kata, macam mana kami nak kahwin? Taghalau fil umur. Mereka meletakkan mahar cukup tinggi. Cukup tinggi. Mahar tu cukup tinggi. Apa kata Umar? Umar kata, okey, atas nama Amirul Mukminin, atas nama Khalifah, aku akan selesaikan masalah ini. Himpun pula ibu-ibu, para wanita, para muslimat Madinah Al-Munawwarah. Aku dengar aduan daripada orang muda. Mereka bukan tak mau kahwin,
Orang yang mau kahwin ni, walaupun kahwin lagi, dia adalah orang baik. Bukan. Kalau kata dia mau kahwin, itu kira masih ada iman lagi dalam diri dia. Walaupun kahwin lari pergi apa nama haknya ke mana macam ada kalau 3 hari. Atau dia mukminin sahabat dia. Walaupun kahwin lari ke apa kan, lagi dia mau kahwin, itu dia masih ada lagi perasaan iman. Umar kata, mereka ada iman. Mereka nak kahwin, mereka tak mau buat perkara-perkara hubungan sejenis hubungan di antara lawan jenis ini dalam keadaan tidak diredai, tidak halal di sisi Allah. Mereka nak kahwin, tapi masalahnya antunna, kamu semua meletakkan mahar yang tinggi. Umar kata, atas nama Amirul Mukminin, atas nama Amirul Mukminin, atas nama pemerintah, atas nama Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah, waktu itu meletakkan satu keputusan, mahar tak boleh tinggi. Dia letak satu kadar yang tertentu, mahar tak boleh tinggi. Tuan-tuan, para muslimat macam nak terima. Bangun satu orang, hak ni ada dia tuan orang dia, ada dia orang aktif. Dia bangun, dia kata kepada Umar, ayu'tina Allahu wa yumni'una Umar. Dia kata, Allah Ta'ala bagi hak kepada kami, siapa kamu Umar, untuk lawan dengan Allah. Lalu dia baca ayat, wa atu sadaqatuhunna ila akhir ayat. Berilah, ini adalah hak. Mahar ini adalah hak kepada para wanita, dan mereka boleh meletakkan mahar yang setinggi manapun, walaupun disebut oleh baginda Al-Rasul. Baginda tidak melarang, cuma baginda menyebut kata aisarahunna mahran, aksarahunna barakatan atau barakatan. Orang yang paling rendah maharnya, orang itu yang paling banyak barakahnya. Allah Ta'ala tidak tegur, Al-Rasul tidak tegur, cuma Al-Rasul bagi tahu yang sebaliknya. Sekiranya kamu meletakkan mahar yang rendah, maka pada ketika itu sebenarnya kamu telah menampak perkahwinan yang penuh dengan keberkatan. Hadirin mukminin yang saya hormati, saya simpulkan daripada ketiga-tiga peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, gambarannya apa? Kita nak sebut apa, tuan-tuan? Demikianlah generasi Al-Quran. Demikianlah orang yang hidup di bawah lambayung Al-Quran. Demikianlah orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran. Istilah Syed Qutb adalah zilalul Quran. Inna hayata fi zilalul Quran la ni'matun 'azimatun la ya'lamuha illa man zaqaha. Umar Al-Khattab, salah seorang daripada orang yang rasa zauq, orang yang merasai kemanisan hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Al-Quran kata peristiwa yang pertama, Al-Quran kata peristiwa yang kedua, Al-Quran kata peristiwa yang ketiga tadi. Apabila itu datang daripada Al-Quranul Karim, sam'an wa ta'atan, kami dengar dan kami patuh. Itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai gambaran Al-Quranul Karim. Tuan-tuan hadirin mukminin, apakah kita tidak boleh menjadi generasi ini? Apakah kita tidak boleh menjadi generasi ini? Generasi yang apabila Al-Quran kata, maka mereka akan tunduk kepada Al-Quran. Tuan-tuan, kita boleh menjadi generasi ini, tetapi kita berhadapan dengan satu zaman yang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, yang Nabi dan para Rasul sebelumnya telah mengadu kepada Tuhannya, kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Wa qala Rasul, ya Rabb, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Ini zaman yang sedang kita hadapi, yang disebut oleh yang disebut oleh Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat mahjura. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut wa qala Rasul, dan telah berkata Ar-Rasul, para Rasul alaihi wassalatu wassalam, ya Rabb, wahai Tuhan, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, sesungguhnya kaum aku telah menjadi Al-Quran itu mahjura, perkara yang ditinggalkan. Apa makna mahjura? Dalam tafsir Ibn Kathir disebut antara makna mahjura itu, mereka tidak meneliti Al-Quran, mereka tidak tadabbur Al-Quran, mereka tidak cuba memahami Al-Quranul Karim. Mana mungkin umat ini boleh menjadi umatul Quran, umat Al-Quranul Karim, sekiranya mereka lupa untuk tadabbur Al-Quran, sekiranya mereka lupa untuk tadabbur Al-Quran. Kerana kesan daripada orang yang tidak mentadabbur Al-Quranul Karim, hatinya menjadi keras. Hatta di kalangan qari'ul Quran, di kalangan orang yang membaca Al-Quranul Karim,
hatinya akan menjadi keras. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Quran kata, kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran Karim, ataupun dalam hati jantung mereka itu terlalu keras sehingga mereka itulah golongan yang disebut oleh Al-Quran, lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya telinga tak mau mendengar peringatan daripada ayat Allah, punya mata tak mau melihat i'tibar daripada apa yang dicipta dan dilakukan oleh Allah. Wa lahum qulub, mereka punya jantung hati, tetapi sekali-kali mereka tidak mengambil ibrah daripada apa yang berlaku di keliling mereka. Umat ini boleh menjadi umatul Quran sebagaimana umat terdahulu menjadi umatul Quran, umat yang meneliti Al-Quran, umat yang membaca Al-Quran, umat yang mentadabbur Al-Quran Al-Karim. Dan umat ini yang terhalang kepada mereka sekiranya mereka menjadi kelompok mahjura. Mereka menganggap kata Al-Quran ini sebagai perkara yang dihijrahkan, ditinggalkan. Dalam keadaan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, mereka hanya membaca, mereka tidak tadabbur Al-Quran. Apatah lagi kalau mereka tinggal langsung Al-Quran Al-Karim, tidak baca, tidak tadabbur, tidak cuba memahami, dan sudah tentu dalam ketika itu mereka tidak akan melaksanakan Al-Quran Al-Karim. Hadirin mukminin, di antara banyak-banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi ini tuan, semua doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah tarbiyah, didikan kepada kita. Dalam doa itu ada unsur tarbiyah. Kalau kita teliti doa Nabi sama ada doa Nabi yang munasabah. Nabi baca doa itu kerana sempena tertentu. Nabi baca doa pada malam hari raya, Nabi baca doa kerana hari Jumaat, dan yang tertentu mana doa-doa yang ada munasabah, ataupun doa-doa Nabi yang Nabi SAW rajin ulang. Nabi SAW mengikut pelbagai riwayat, dia hanya sebut tentang doa-doa ini. Sebagai contoh tuan-tuan, cuba perhati doa ini dan kita nak kaitkan dengan Al-Quran mahjura. Al-Quran itu dipinggirkan, Al-Quran itu ditinggalkan. Tuan-tuan, satu doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, doa yang sering dibaca oleh Nabi, dan ada riwayat yang menyebutkan doa ini juga kala mana Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu jumpa dengan Uwais Al-Qarni, satu orang yang disebut oleh Nabi. Nabi kata ada satu orang, dia hidup dah lama ni tapi dia tak jumpa lagi dengan aku. Satu ketika mungkin dia mari ke Madinah, kalau kamu bertemu dengan dia, minta dia berdoa kepada Allah untuk kamu. Sampai zaman Umar, baru dia mari ke Madinah. Umar pergi tengok orang Yaman, dia daripada Yaman, Uwais Al-Qarni. Tengok, tanya ibu kamu masih ada? Dia kata ibu saya baru meninggal. Kamu pernah kena penyakit safar? Dia kata ya, saya pernah kena penyakit safar dan sebagainya. Kemudian Umar kata, anta Uwais? Kamu kau Uwais? Dia kata ya, anak Uwais. Kalau macam tu, Allah lana, doa kepada Allah untuk kami. Apa ungkapan doanya tuan-tuan? Doa semua kita hafal insya-Allah. Apa doanya tuan-tuan? Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Semua kita hafal doa ni. Dapat? Pakcik tarik beca dia Pulau Pinang sampai dah? Tak dapat. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, doa ni ada 13 komponen. Doa kalau mai daripada Nabi, doa ni adalah doa yang cukup baik. Nabi tarbiyah kepada kita. Tuan-tuan perhati dalam doa ni, saya nak ambil daripada 13 tu, saya nak ambil 2. Tuan-tuan perhati, perkara yang kedua yang Nabi minta dalam doa ni, Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Doa yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannatak. Ya Allah, jadikanlah ketaatan kami kepadamu ini boleh menyampaikan kami ke syurga. Kenapa itu yang diminta oleh Nabi? Taat, melakukan amal taat. Tapi Nabi kejakkan lagi, tuballighna bihi jannatak, dia akan menyampaikan kami kepada syurga. Kenapa Nabi tekan macam tu? Apa yang dipuhul oleh Nabi? Apa yang diminta oleh Nabi ni? Taat tak cukup dah? Kerana ada beberapa amalan taat ataupun di kalangan orang yang beramal dengan amal ketaatan, tetapi dia tidak membawa ke syurga. Ada orang yang melakukan amal taat tapi dia tidak membawa ke syurga. Tuan-tuan perhati,
perhatikan ayat Quran paling jelas dalam Al-Quran Al-Karim, surah Ma'un. Surah Ma'un, dia kata apa lagi? Surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd betul apa? Ar-Ra'd betul Ar-Ra'd alladhi yukadzibu bid-din. Allah Taala sebut fawailun lil musallin. Maka neraka wailah bagi orang yang bersembahyang. Kenapa? Bukankah sembahyang itu amal ta'ah? Oleh saya ialah saya nak sebut kepada tuan-tuan, betapa ada amalan yang dia kata amal itu adalah amal ta'ah, tapi tak sampai la yuballighu ila jannah, tidak menyampaikan pengamalnya itu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi minta? Wa min ta'atika, ya Allah, berilah kepada kami ketaatan kepadamu, ketaatan kami kepadamu ini tuballighuna bihi jannata, menyampaikan kami kepada syurga. Okey, satu. Yang kedua dalam doa ni, di hujung doa tu Nabi minta, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah kamu menjadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Agama tuan-tuan, mana boleh jadi musibah? Tapi apa yang Nabi minta? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan agama kami musibah kepada kami. Apa makna musibah? Para ulama menyebut tuan-tuan, natijah yang berlaku tidak sebagaimana kemahuan dan perancangan kita. Itu musibah. Kita berancang untuk ke Kuala Terengganu, sampai di sekat jalan kita accident. Accident itu musibah. Kita buat rumah, kita rancang untuk pendiaminya 4 bulan selepas siap rumah terbakar dan sebagainya. Itu musibah. Kita rancang anak, kita rancang betul-betul daripada umur 7 tahun yang hantar untuk hafaz Al-Quran Al-Karim, umur masuk ke sekolah menengah, kita hantar ke sekolah menengah sains, kita nak jadikan dia seorang doktor yang hafiz yang doktor dan sebagainya. Umur 21 tahun terlibat dengan kemalangan di Ukraine. Hadirin mukminin, itu musibah. Dan agama ni, dalam beragama ni, rupanya Nabi kata akan ada orang yang beragama, agama itu menjadi musibah kepada dia. Punca dia pasal apa tuan-tuan? Ramai para sarjana kita, para sarjana yang terdahulu dan yang sekarang berbincang apa dia bentuk musibah dalam agama ini. Salah satunya ialah apabila salah faham dalam memahami agama. Mereka rasa itu adalah agama. Mereka rasa itu adalah agama, padahal dia bukan agama. Tidak ada sangkut paut langsung dengan agama. Agama ni tuan-tuan, dia kena dengan dalil. Agama ni dia kena dengan apa yang disebut, yang kita sebut awal kali ni, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia bukan mempergunakan Al-Quran dalam keadaan tertentu. Ada orang hantar ayat kat saya tuan-tuan. Ayat, tuan-tuan tahu ayat? Ada memang ayat lah ayat. Orang hantar ayat kat saya, satu botol. Tengok dia kulit di kotak luar dia, harga dia RM60. Dia kata ayat apa ni? Mahal sangat. Dia kata, Ustaz, ayat ni dia panggil ayat untuk membersihkan kereta, ayat untuk cuci kereta. Dia kata, buka dalam tu tengok-tengok, dia semua baca senapai. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Fatihah. Senapai. Ambuh dalam ayat tu, ambil tiga dulu ni, tiga penutup botol tu tutup, kemudian cuci daripada sebelah kanan tempat driver tu, pusing pasang balik ke tempat driver. InsyaAllah kereta tu tak hilang. Mungkin 370 lebih tak sebab dulu. Kereta tu tak hilang, kereta tu tak akan terbakar dan sebagainya. Tuan-tuan, orang nak agama kan ni? Ada orang percaya Al-Quran dijadikan sebagai azimat semata-mata. Musibah dalam agama. Al-Quran Al-Karim perlu menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan kalaulah kita salah faham, salah cara untuk memahami agama, memahami Al-Quran Al-Karim, sebenarnya kita menampak ke jalan yang namanya jalan musibah dalam beragama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kita mohon kepada Allah, faham Al-Quran dengan cara yang difahami oleh orang-orang yang dahulu, di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat dan sebagainya. Mereka memahami Al-Quran, Al-Quran benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Mereka menjiwai Al-Quran. Demikian kita dituntut untuk memahami Al-Quran. Agama dengan dalil. Sekiranya agama itu dengan sentimen, agama itu dengan emosi, agama itu dengan dan sebagainya, makna agama itu kita perpaksikan kepada dalil, agama itu akan jadi kacau. Agama itu akan jadi kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bawanya takkan nak jadi agama apa begitu? Kan? Bawanya orang ngopi ke, takkan nak jadi agama? Tak. Agama dia mesti dengan dalil. Para ulama terdahulu bila nak buat, mereka akan bertanya tentang dalil. Siapa yang kata ni? Siapa yang kata ni? Kerana
Dalil itulah yang akan menjadikan agama itu sebagai agama yang muktaraf, yang akan diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, demikian sedikit perkongsian kita pada hari ini. Saya simpul, saya nak dibalik. Tuan-tuan, generasi yang terdahulu adalah generasi Al-Quran Karim. Mereka adalah generasi Al-Quran yang cukup unik. Kenapa mereka menjadi generasi Al-Quran Karim? Kerana mereka amat tunduk dan patuh kepada Al-Quran Karim. Al-Quran itu menjadi dalam hidup mereka sepenuhnya. Dan tuan-tuan, keajaiban Al-Quran Karim, lagi kita meneliti, kita akan nampak keluasan perbincangan Al-Quran Karim. Seorang tokoh mufassir, beliau menulis tafsir secara 30 juzuk masih belum selesai, tapi banyaklah surah, hampir 34 surah sudah selesai dengan tafsir itu yang dinamakan dengan tafsir Al-Bayan. Setiap kali keluar satu surah beliau cetakkan, beliau sebar. Iaitu seorang tokoh di Nusantara ini, Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah, rektor Universiti Fatani Darussalam, Selatan Thailand. Beliau menyatakan 2-3 minggu lepas ketika saya menziarahi beliau kata, demi Allah Syekh, demi Allah Ridwan, saban setiap kali bila kita baca satu ayat, saya merasa nak tambah tafsir saya merasa baru, macam ada benda baru pula turun, macam ada benda, macam ada pengkhabaran baru, macam ada latif baru, macam ada sentuhan baru kepada ayat-ayat yang berupa ini. Dan ini juga pengalaman Dr. Waqfah Al-Zuhairi, orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Itulah kedudukan mereka. Al-Quran amat rapat dengan mereka. Kita boleh berlaku, kita boleh jadi macam mereka sekiranya kita mau tunduk dan patuh kepada Al-Quran Al-Karim. Dan yang kedua tadi kita sebut, bagaimana mungkin umat ini boleh menjadi umat yang cinta kepada Al-Quran, sayang kepada Al-Quran, bahkan umatul Quran juga kita ni. Sedangkan satu benda yang telah diadukan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai perkara yang ditinggalkan. Macam mana umat ini boleh jadi umat Al-Quran di qarun ini, di zaman ini, di ketika ini, ketika ramai orang meninggalkan Al-Quran Al-Karim? Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, kita kena memahami agama dari pintu agama, memahami Al-Quran daripada pintu Al-Quran Al-Karim. Kalau kita memahami luar daripada pintu Al-Quran Al-Karim, hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, ketika itu agama akan menjadi musibah kepada kita. Dan itulah yang dipuhun oleh baginda Ar-Rasul, supaya janganlah agama kita menjadi musibah kepada kita. Wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ila akhir. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup maksud, yang perlu kita amalkan bersama insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan kepada kita, kesedaran kepada kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, di luar sana ada sahabat-sahabat daripada kompleks pendidikan Darul Izzah. Saya buat jual buku ni, tuan-tuan beli kena bagi dekat isteri-isteri tuan-tuan dengan tajuk Indahnya Hijab. Ini siapa ada buku terbaik saya tuan. Ini orang Arab. Indahnya Hijab, sebuah buku yang agak ringkas yang kita disusun berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan hijab dan tuntutan untuk kita berhijab. Disusun oleh dia ni nama dia itu adalah buku. Jadi tuan-tuan kalau dia buku ni saya tak ambil sebarang keuntungan kita untuk dana ni. Buku ni alhamdulillah telah dicetak sebanyak 25,000 naskah yang dicetakkan di dalam cuma. Kita bagi cuma sebelum ni dengan tajuk Indahnya Hijab. Kita buat tuan-tuan Indahnya Hijab. Saya paling menarik tentang buku ni, ramai orang telefon untuk edar percuma di tempat mereka dan sebagainya. Ada orang buat pension tentang Indahnya Hijab. Tapi paling menarik tuan-tuan, satu hari 5 bulan lepas saya tidur di Jalan Raja Laut. Dekat Jabat Kuala Lumpur lah, Jalan Raja Laut. Saya tidur di Jalan Raja Laut hari Ahad, nak pergi Seri Jenaris, nak pergi kuliah. Pergi kuliah subuh. Saya turun tunggu teksi pagi-pagi, pakai baju pakai kupiah tak pakai, nak pergi kuliah subuh. Galah beg. Satu orang main daripada Johor, dia tengok-tengok, dia kata, Ustaz. Dia pun abang Ustaz. Abang, saya pun tengok-tengok. Adik aku hak mana ni? Dah kau ni. Adik saya ada 2 orang, seorang perempuan pakai sedak, seorang lelaki tak pakai macam ni pun. Aku ada dengan sikit orang main. Bang, tak ada tengah bang. Oh, saya tak haru. Sana tengah lah.
Saya tanya 4 tahun ni. Lagi di pembuat edaran di kat Jalan Besar tu saya pun dapat suap. Saya pun azam dah bang. Mulai esok saya pun nak pakai tudung dah berhijab dah. Saya kata, "Hei, hang jangan pakai hijab." Dia tanya pasal apa? "Hang pondan. Pondan pun nak pakai hijab." Dia dapat. Jadi salah hari kita punya hijab itu dana kompleks pendidikan Darul Izzah Tiyan Kedah Darul Aman. Kita nanti insya-Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.